Assalamualaikum, nama saya Siti Jaga binti Azhar. Nombor bilik saya adalah 2020848808. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk cabaran jihad dalam era kontemporari. Dalam bagi jihad, jihad mempunyai pelbagai definisi mengikut persepsi yang mentafsirkannya. Terdapat berbagai pandangan apabila perkataan ini digunakan. Perkataan ini dalam bahasa Melayu berasal daripada perkataan yang sama dengan bahasa Arab iaitu jihad dan membawa maksud melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh atau gigih dan berdedikasi. Antara perkataan lain yang berasaskan kepada kata dasar yang sama iaitu jahadah ialah ijtihad dan mujahadah. Perkataan mujahadah biasa digunakan dalam konteks melawan, iaitu melawan hawa nafsu, melawan syaitan dan melawan orang kafir. Manakala ijtihad pula biasa digunakan dalam konteks ilmuwan dan akademik. Sementara itu, perkataan jihad pula biasa digunakan dalam konteks perjuangan. Perkataan jihad diambil daripada al-jahdu yang membawa maksud penat jerih dan al-judu yang membawa maksud usaha tenaga. Orang yang berjihad itu adalah seseorang yang menghabiskan usaha tenaganya dengan merasai kepenatan. Sebagai contoh, menghabiskan usaha dan tenaganya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan dalam diri sendiri. Malangnya, pada era ini, masyarakat mentafsirkan istilah jihad dalam Al-Quran dan hadis hanya merujuk perang semata-mata, iaitu hendaklah menunaikan dengan cara berperang secara fizikal dan membunuh orang kafir atau mereka dianggap musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Muhammad Adilanya binti Aziz. Saya akan menerangkan tentang isi 1 dan 2 dalam tajuk yang diberikan. Dari isi 1, saya akan menerangkan tentang salah faham tentang konsep jihad. Ekstremisme bukan watak baru dalam sistem sosial umat Islam. Kefahaman ini sudah berakar umbi dan sering datang dari perlembagaan yang mengelirukan sehingga sukar untuk masyarakat awam menentukan prinsipnya yang sendiri. Penebaran sebahagian daripadanya meluas, terancang dan tersusun. Perubahan pesat teknologi dan kepelbagaian media penyebaran juga menjadi faktor kenapa fahaman ini terus menyusup masuk ke seluruh dunia dan mempengaruhi semua peringkat sosial, termasuk profesional sendiri. Usaha berterusan perlu dilaksanakan bagi mengubah ini daripada mengganggu kerukunan beragama manusia. Untuk ini, isi yang dinyatakan akan mengulas salah faham ekstremis dalam kalangan umat Islam. Saya akan menerangkan salah satu puncanya adalah pada tahun 2019, 15 Mac, di mana ada seorang rakyat New Zealand yang menyerang umat Islam di sebuah masjid yang terletak di New Zealand. Perkara ini berlaku sebab orang yang menyerang ni dia benci kepada orang Islam ataupun kita panggil sebagai Islamofobia. Perkara ini menunjukkan bahawanya Islam ni macam sebuah agama yang salah, ataupun kata lain adalah teroris. Orang-orang luar selalu panggil kita teroris. Kebanyakan perkara ini berlaku sebab sebagai contoh, yang paling penting adalah pelibatan media massa. Contohnya macam di Palestin baru-baru ini yang Hamas lakukan serangan ke atas Tel Aviv, iaitu di tempat Israel. Mereka buat begitu sebab sebagai salah satu mempertahankan diri. Tapi bagi media massa, mereka telah mengutarakan balik cerita dan menyatakan bahawa Hamas menyerang Israel dulu, dan Israel menganggap itu sebagai adalah serangan teroris. Namun ada sedemikian umat Islam disalah faham juga dengan pergerakan jihad SIS, Islamic State, pasukan jihad yang Syiah. Perkara ini ianya amatlah salah bagi kita sebab IS ni sebenarnya fahaman dia sangat lain dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab IS ni dia bunuh orang tua, bunuh orang awam, bunuh orang yang sudah menyerah diri, sedangkan semua benda tu salah. Jadi kita umat Islam kena ambil iktibar benda ni dan mendalami lebih dalam tentang agama suci Allah SWT, iaitu agama Islam. Dan isi yang kedua ni saya juga telah sama je macam isi yang pertama, cuma isi dia, contoh-contoh dia semuanya yang sama saja, macam Islamic State tadi tu.
Akhirnya semuanya berlakunya salah faham sebab umat Islam ni dia terlalu percaya akan gerakan Islamic State tu. Contohnya saya akan bagi satu lagi contoh pasal serangan Islamic State ni, di mana mereka telah membunuh 32 orang dengan melakukan serangan bunuh diri. Seperti yang kita tahu, bunuh diri ni pun sebenarnya dosa bagi umat Islam untuk melakukan pembunuhan diri. Mereka letak satu bom pada salah seorang tentera mereka dan mereka menganggap tu sebagai satu jihad, sedangkan tu bukan jihad sebenarnya. Jihad sebenarnya ni adalah kita perang dan kita ingat akan Allah. InsyaAllah. Kalau ada salah tolong betulkan lah. Sedangkan tuntutan jihad ni telah ada dalam Al-Quran, iaitu ayat Al-Nahl 116. Bagi kita mudahkan lagi fahaman kita semua ni, contohnya kita contoh sikap suka mudah mengharamkan sesuatu, antaranya kita minum diri tanpa melihat makna larangan minum diri tu. Itulah contoh. Saya rasa tu je isi saya yang saya akan terangkan lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep sebenar jihad dalam Islam. Pertama, jihad adalah kerana Allah Ta'ala, mencari keredoannya. Pada zaman ini, terlalu banyak yang berjihad untuk memenuhi hasrat hati sendiri dan tidak memenuhi konsep sebenar dalam Islam, iaitu berjihad kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, jihad melalui pendidikan, lisan ataupun dakwah. Pada zaman ni, jihad dilakukan dengan keganasan. Itu menunjukkan Islam ini agama yang melakukan keganasan. Tapi sebaliknya, konsep sebenar dalam Islam, jihad dilakukan secara baik untuk menarik orang lain mengenali Islam dengan lebih dalam. Selain itu, jihad kerana ingin mempertahankan Islam. Kebanyakan manusia sekarang hanya mengambil peluang untuk berjihad untuk mencari duniawi saja. Mereka tidak memenuhi konsep sebenar dalam Islam, iaitu berjihad kerana ingin mempertahankan agama daripada orang-orang kafir yang ingin menjatuhkan Islam. Yang keempat, konsep sebenar Islam adalah jihad adalah dilakukan mengikut syariat Islam. Jihad dilakukan mengikut syariat Islam ini sangat penting kerana ini akan menunjukkan jihad sebenar dan bukan jihad yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya meletakkan nama Islam sebagai agenda saja. Itu adalah konsep sebenar jihad dalam Islam. Seterusnya, saya akan bincangkan perbandingan jihad menurut Islam dan Barat. Seperti yang saya katakan tadi, jihad dalam Islam lebih kepada berjihad kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, dia lebih kepada menegakkan agama Islam dengan melakukan secara baik dan toleransi dan tidak ada keganasan. Manakala jihad dalam menurut Barat, mereka menganggap jihad ini adalah pembentukan keganasan yang dilakukan oleh agama Islam untuk menentang orang Barat. Yang kedua, mereka menganggap jihad ini merupakan berusahakan politik yang ingin menjatuhkan kuasa-kuasa Barat. Yang ketiga adalah jihad ni lebih kepada anti Barat kerana mereka menganggap orang Asia ini benci Barat. Dan keempat, mereka menganggap jihad ini lebih membawa kemudaratan pada orang Barat kerana dilakukan dengan ganas dan ingin menghancurkan mereka. Itu adalah perbandingan jihad menurut Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Akmal bin Sabri, and pada sekarang ini saya ingin membentangkan tentang kelebihan jihad dalam versi Islam. So, ekstremisme wujud walaupun dalam kalangan ahli sufi. Pemikir sufi yang terkenal juga telah mengesan pelbagai trend ekstremisme dari kalangan mereka yang mendakwa benar-benar mengikut ajaran kerohanian dan etika Islam. Hal ini boleh dilihat dalam dua daripada nukilan pelajar Islam, nukilan popular Islam seperti Risalah Al-Qushairiyah dan Kasyaf Al-Mahjub. Hal ini ditulis oleh
Pejabat Hikmah Wilayah Kajang Selangor pada tahun 2016 iaitu 19 November. Kerja-kerja teologi, undang-undang, etika dan kerohanian diajar dalam pelbagai peringkat pendidikan Islam tradisional dan membantu membentuk pandangan hidup dan amalan umat Islam dalam berurusan dengan pelbagai doktrin asas malah pembunuhan upahan dari puak Khawarij dan Baitul iaitu Hababiyah yang berjaya melakukan perbuatan yang keji yang amat besar untuk beberapa waktu. Akhirnya ianya telah dikalahkan secara intelektual, tidak lagi dianggap signifikan secara sosial dalam sejarah kita. Ketika inilah istilah Islam sederhana, fundamentalis, ekstremis dan radikal ditafsirkan terutamanya dari perspektif barat. Umat Islam yang dengan secara bijak menerima kebanyakan prinsip rohani moral dan undang-undang dalam tradisional Islam dan menghargai secara kritikal beberapa bahan-bahan bukan Islam sekular. Barat dan lain dijenamakan sebagai fundamentalis dan eksklusif. Mereka yang lebih vokal dituduh sebagai ekstremis, radikal dan mungkin akan disyaki cenderung secara tersembunyi melindungi keganasan. Golongan ekstremis dan radikal secara hampir literal melahirkan perundangan syariah tanpa pengiktirafan Maghrib, konteks sejarah mereka dan juga syarat-syarat semasa. Perkara ini telah dituliskan oleh saudari Luqman Hakim iaitu daripada Pejabat Agama Islam. Golongan ekstremis radikal muncul kembali dan pada umumnya berfahaman sebagai takfir iaitu menyebarkan dan mengkafirkan umat Islam termasuk para ulama kerana tidak menjalankan hukum Islam dan tunduk kepada kuasa barat. Mereka bukan sahaja memerangi barat tetapi juga menghalalkan darah orang Islam yang lain. Hal ini telah diceritakan dalam berita harian iaitu pada tahun 2018, 9 Mei. Telah berlakunya kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh kuasa barat terhadap umat Islam dan mereka ingin tampil sebagai pembela Islam. Mereka tidak sedar perbuatan mereka sebenarnya lebih memudaratkan umat Islam dan mencemarkan imej Islam sebagai agama yang aman dan damai. Golongan radikal mempunyai naratif tersendiri dalam mengemudi perjuangan. Berdasarkan pembacaan mereka terhadap teks agama, mereka berpendapat kuasa politik adalah segala-galanya. Mendirikan negara Islam atau Khalifah Islamiyah adalah matlamat tertinggi perjuangan. Bagi mereka, dengan tegaknya Khalifah ini maka kebangkitan umat Islam akan benar-benar berlaku. Oleh kerana kuasa politik adalah matlamat mereka, mereka mengangkat senjata yang disinonimkan dengan jihad adalah satu-satunya jalan merealisasikannya. Sememangnya Al-Quran dan Al-Sunnah banyak menyebut mengenai jihad. Namun, ia tidak boleh disalahgunakan untuk menjustifikasikan keganasan yang berlawan dengan mesej utama pada agama Islam. Itu saja pembincangan daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kesimpulannya, pengertian dan konsep jihad dalam makna perang adalah tidak tepat. Hal ini kerana jihad berasaskan ayat Al-Quran membawa maksud yang meluas dalam aspek kehidupan manusia yang merentas ruang dan waktu. Seharusnya setiap Muslim perlulah melalui dan melaksanakan setiap tingkat jihad mengikut kemampuan masing-masing. Sebagai contoh, jika dalam keadaan perang, maka jihad paling utama adalah berperang. Jika dalam keadaan miskin, jihad paling utama adalah memerangi kemiskinan. Dan yang terakhir sekali, jika dalam keadaan kebodohan, maka jihad paling utama adalah menuntut ilmu. Akhir kata, sebagai umat Islam, kita perlulah menegakkan agama Allah dan mencapai redha Allah dalam setiap tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian.